Hai semua, selamat datang lagi ke channel saya hari ni. Hari ni saya nak tanak nasi. Tapi bukan sembarang nasi. Hari ni saya nak tanak nasi kabu golok style. Okay, so yang pakai daun pita tu lah, ataupun daun pitam. Tengoklah nanti daun tu macam mana. Okay, so inilah daun dia. Bahan dia simple saja, which is ada daun pandan dan juga daun pita. Okay, so ni daun pandan lah. Saya pakai satu helai daun pandan dan juga daun pita ni dalam 15 helai. Saiz dia agak besar dan juga campuran besar dan juga sedap. Okay, jangan kecil sangat. Kalau kecil sangat letak dalam 20 ke 19 ke, ikutlah kan. Okay, so ni kita dah blend daun pandan dengan daun pita tu tadi. Okay, beras saya masak dalam lebih kurang setengah kilo. Okay, so inilah dia. Saya blend je semua tu and then saya tapis lah air dia. Kalau kau nak letak sedap dia pun letak je lah, tapi janganlah pakai daun apa ni, daun pandan tu kan, sebab itu macam serat dia banyak kan. Tapi better tapis lah. Okay, so inilah dia air yang kita perlukan. Okay, abaikan saya punya dapur yang kotor tu, tak sempat lah. Biasalah kan, tak sempat sangat sebab saya busy sangat. Okay, so inilah dia air dia. Pastikan korang masak nasi tu dengan air yang agak banyak lah. Saya masak air dia 2 kali ganda daripada beras biasa. Sebab untuk masak nasi kerabu pakai daun pita ni, dia perlukan air yang banyak sebab air dia tu akan melekit. Okay, kalau korang tengok tu dia belum didih lagi dah ada macam ala-ala biru-biru tu kan. Tengok sebiji 2 dah ada color-color biru. Dia makin lama dia makin banyak color biru dia tu. Cuba korang tengok, dia bukan biru lah, dia macam biru nila macam tu. So itulah dia. Okay, so air dia ni agak pekat likat sikit. So itulah, korang kena letak 2 kali ganda air daripada masak nasi biasa. Tapi depends on beras lah. Kalau ada beras tu perlu kurang air, kurangkanlah air. Tapi kalau nasi beras yang saya pakai ni perlu pakai air yang banyak, so saya doublekan dia. Dia depends lah atas korang punya beras sebenarnya. Okay, so bila dia dah makin panas, dia all the way menggelegak tu, dia makin banyak dia punya colour biru pada nasi tu. Tu belum didih lagi. So ini tak pakai walaupun setitik pewarna tiruan pun. Semuanya daripada daun tersebut. Okay, so daun ni dia makin lama, air dia ni makin lama makin gelap lah. Nanti bila dia mendidih lagi lah gelap air dia. Okay, macam ini. Kalau tengok dia dah mendidih kan, so air dia macam ada biru-biru, apa ni, biru-biru hijau sikit kan. Tengok tu, air dia tu macam biasa, macam tak ada pewarna, tapi macam nasi tu dah betul-betul colour biru nila tu. Ni yang kita nak. Okay, so ginilah, kena sentiasa kacaukan dia supaya nanti dia tak mendap kat bawah. Okay, sebab biasanya nasi pakai pati daun pita ni dia akan mendap kat bawah. Nanti bawah je mendap, atas putih tu kita tak nak. Okay, so kita kena sentiasa kacaukan dia sampailah dia betul-betul air dia kering. Okay, so korang tengok air dia pun dah makin menyusut. So dia punya nasi pun dah betul-betul biru menila dia tu agak terang. Okay, so inilah orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu memang dia pakai daun ni je. Sekarang ni orang banyak pakai pewarna kan. So kebanyakan orang pakai bunga telang. Tapi saya memang tradisi, saya punya style, my family punya tradition, tak pakai bunga telang. Kita orang pakai daun pita ni. So daun pita ni ada aroma dia tersendiri, aroma yang betul-betul khas nasi kabu golok tu kan. Tapi mungkin kat golok sekarang ni pun orang pakai pewarna je. Okay, so jaranglah dia nak pakai daun ni, sebab daun ni susah nak dapat. Dia dapat dalam hutan, dalam apa ni, semak-semak macam tu. Okay, so daun ni saya ada jual sebenarnya. Saya ada jual dekat Shopee. Okay, so korang tengok lah, search lah kalau korang nak kan. Ada tu saya punya apa ni, nama siapa je, Faizal. Okay, okay, dekat Shopee saya jual. Okay, so inilah dia, memang dapat cantik. Okay, so terima kasih dah menonton video saya kali ni. Bye.